Kawasan Seri Muda Shah Alam antara kawasan yang terjejas teruk susulan insiden banjir di Lembah Kelang. Difahamkan operasi mencari dan menyelamatkan mangsa yang terperangkap masih diteruskan lagi. Untuk perincian lanjut, kita bersama dengan wartawan Esra Awani, Firdaus Azil yang kini berada di lokasi. Firdaus, jika anda sudah bersedia di talian, Firdaus. Okey, baik. Terima kasih, Diki. Seperti yang Diki maklumkan, saya berada di Taman Seri Muda untuk mengikuti perkembangan operasi mencari dan menyelamat, di mana saya berada di sini untuk menggantikan rakan tugas Umarbati. Dan saya berada di sini sejak pada pukul 9.30 malam tadi sebentar tadi kerana kami mengalami sedikit kesukaran untuk sampai ke sini kerana beberapa jalan utama untuk ke kawasan tersebut daripada Lebuh Raya ini itu telah dinaiki air menyebabkan kami terpaksa mencari alternatif. Bagaimanapun, mungkin saya boleh maklumkan di sini, sewaktu kami menunggu di kawasan yang di mana bot itu akan bergerak untuk pergi menyelamatkan, di mana ketika itu kami dapat melihat satu bot daripada Jabatan Penyelamatan Bomba yang dipercayai membawa satu mayat, tetapi bagaimanapun kami masih belum mendapatkan perincian lanjut. Masih belum boleh mendapatkan perincian lanjut kerana apa-apa pun yang boleh mengesahkan ialah Jabatan Bomba sendiri ataupun mana-mana pihak berkuasa. Tetapi apa yang boleh saya laporkan, apa yang saya boleh nampak ialah mayat itu dibawa dari bot bomba itu pada kira-kira pukul 11.45 malam dan dibawa menaiki truk polis sebelum dibawa pergi kemungkinan besar untuk proses bedah cacat ataupun sebagainya. Perincian lanjut tetap saya masih sedang cuba mendapatkan pengesahan daripada pihak bomba kerana baru saja dalam 15 minit lepas mayat itu ditemui. Dan boleh kalau jadi berdasarkan statistik keseluruhan hari ini, maksudnya tadi kita dah jumpa 7 mayat. Ini adalah mayat yang ke-8. Jadikan jumlah keseluruhan untuk Selangor saja, kalau kita ikutkan ketambahan ialah sebanyak 11 mayat. Bahawa masa ini saya masih lagi berada di kemah bomba ini untuk kita mendapatkan perincian lanjut dan sebarang mungkin sekiranya ada pengesahan ataupun perincian tentang identiti ataupun jantina ataupun sebagainya, mungkin kita akan boleh kongsikan di dalam kemas TV seterusnya. Tetapi sebelum itu juga mungkin saya boleh kongsikan bagaimana keadaan persekitaran kerana kita tidak sempat menghantar visual, tetapi persekitaran berdasarkan pemerhatian saya melihat di kawasan bot tempat bot penyelamat itu sama ada pada tentera ataupun bomba, tempat mereka untuk berlepas masuk ke dalam ataupun tiba, saya dapat melihat ramai penduduk, berkemungkinan penduduk dan juga berkemungkinan penduduk sekitar yang mana mereka berada di situ. Ada yang tidak sedia menghantar bantuan sebagainya, tetapi ada juga yang menunggu di situ. Ada yang saya bertanyakan, ada yang menunggu ahli-ahli keluarga, mereka tidak dapat menghubungi sejak 2-3 hari lepas, tetapi ada juga menunggu rakan-rakan, ada juga yang tunggu situ untuk melihat keadaan sekeliling dan sebagainya. Dan sedikit sebanyak keadaan itu apabila orang-orang tidak berkenaan berada di situ, ia sedikit sebanyak menyukarkan pergerakan kerana pergerakan bot bomba keluar masuk, pergerakan bot tentera keluar masuk sentiasa ada ataupun all the time memang dia akan ada. Jadi sedikit sebanyak bagi orang-orang yang tidak berkenaan itu, sedikit sebanyak saya lihat menyukarkan pergerakan juga. Dan juga ia juga menyukarkan pergerakan untuk bantuan-bantuan masuk yang tiba dan sebagainya. Itu antara pemerhatian awal yang dapat saya kongsikan di sini. Antara lain juga Firdaus, kita ingin tanyakan di sini, mungkin Firdaus di sana ada selain daripada menumpukan kepada usaha pencarian itu, apa lagi yang diperkatakan oleh pihak bomba ketika ini, apa yang seterusnya akan dilakukan mereka dalam keadaan yang kalau boleh saya lihat di situ tadi, keadaan di sana agak gelap gelita dan cabaran mereka ketika ini. Firdaus mungkin boleh ceritakan. Memang cabarannya masih ada kerana difahamkan di kawasan dalam itu, kalau kita dapat lihat mungkin daripada paparan visual yang kita kongsikan melalui visual daripada helikopter dan sebagainya, malah pemerhatian saya juga menyaksikan ataupun boleh saya kongsikan dia masih agak berbahaya walaupun dia dah surut banyak sebenarnya. Sebagai contoh, mungkin saya boleh kongsikan ataupun saya gambarkan, katalah semalam di kawasan yang saya berada ini, dia setinggi 3 meter macam tu. Maksudnya dia boleh mencecah sampai ke tiang lampu. Tetapi hari ini berdasarkan perkongsian, berdasarkan perbualan saya dengan penduduk setempat, mereka katakan dah banyak surut. Cuma apa yang boleh mereka kongsikan ialah kejadian ini tidak pernah berlaku selebat mana pun hujan sebelum-sebelum ini. Biasanya dia akan section ataupun bulatan roundabout yang kedua daripada tempat saya berada, tetapi kali ini dia telah melimpah ke tempat yang tidak pernah dinaiki sebelum ini. Bagaimanapun berdasarkan perbualan saya dengan bomba juga, pihak-pihak berkuasa bomba dan juga tentera, mereka mengatakan tidak akan ada
operation ataupun operasi ini kira masih non-stop selagi mana masih ada penduduk-penduduk yang terkandas di dalamnya dan juga mereka sedang cuba mendapatkan maklumat seramai mana yang masih terperangkap kerana kita pun ketahui mungkin sejak start semalam banyak bekalan elektrik pun sudah tiada dan juga yang terperangkap di dalam juga sukar untuk mobil luar melainkan ada bantuan ataupun bot-bot penyelamat tiba. Itu saja harapan mereka ketika ini. Kalau nak katakan mereka nak boleh hubungi itu agak sukar sekali berdasarkan apa yang saya dengar dan perhatikan itu. Juga antara lain juga Firdaus di sini mungkin Firdaus boleh ringkaskan ataupun memberi gambaran kepada penonton kita ketika ini paras air semasa, adakah ada menunjukkan tanda-tanda surut ketika ini ataupun masih kekal seperti masa yang Firdaus tiba di sana ataupun ketika wartawan kita sebelum ini iaitu Umawati Ramayah tiba sebelum ini. Okey, kalau boleh saya kongsikan macam semalam berdasarkan apa yang saya bual dengan penduduk tempat, mereka kata semalam mungkin boleh gambarkan rumah setinggi 2 tingkat. Air itu mencecah sampai rumah setinggi 2 tingkat. Tetapi hari ini jarak antara saya dan rumah itu kira-kira mungkin dalam 20 ke 30 meter. Jarak sekarang ni air itu sudah kalau macam yang betul-betul tebing tu dah sampai ke paras buku lali saya sahaja. Maksudnya mereka mengatakan bahawa air sudah surut banyak tetapi bagaimanapun masih agak berbahaya untuk terus masuk ke dalam. Tetapi apa pun mereka kata memang surut banyak berbanding dengan semalam ataupun 2 hari sebelumnya di mana ketika itu banjir agak teruk dengan diburukkan lagi dengan keadaan hujan lebat dan sebagainya. Tetapi hari ini mungkin kita boleh bersyukur sikit kerana hujan pun tidak ada sepanjang hari ini dan itu sedikit banyak memudahkan untuk laluan untuk air surut ataupun keluar melimpah keluar daripada kawasan ini. Juga antara lain selain daripada pihak bomba, pihak mana yang ada berada di situ dan kita lihat kerumunan penduduk di situ, apa yang mereka lakukan di situ ketika ini Firdaus. Itulah kalau berdasarkan pemahaman saya. Okey, selain mulanya untuk soalan yang pertama itu selain pada bomba, saya juga dapat melihat anggota pertahanan awam dan sudah semestinya anggota Angkatan Tentera Malaysia dengan aset-aset yang dikira sangat-sangat membantu untuk operasi mencari dan menyelamat ini. Dan selain itu juga saya dapat lihat ada juga NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan yang datang membawa bot-bot masing-masing untuk cuba mencari menyelamat. Tapi bagaimanapun saya difahamkan kalaulah mereka nak masuk ke dalam itu perlu mendaftar dengan pihak berkuasa di sini untuk memastikan mereka juga mengikut garis panduan syarikat. Antara ada juga 2-3 NGO yang boleh saya nampak sini. Selain daripada mereka membawa bot masing-masing, sudah semestinya membawa bekalan-bekalan makanan. Sebentar tadi juga saya sempat bertemu dengan rakan saya yang juga merupakan salah seorang peserta ataupun ahli NGO yang mengatakan beliau datang membawa susu tepung, pampers atau diapers dan sebagainya untuk disampaikan kepada dalam. Tapi mereka kalau NGO yang membawa bekalan ini, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya untuk masuk ke dalam. Perlu berdaftar dan juga perlu memastikan seluruh itu ataupun bekalan itu disalurkan mengikut pergerakan bot-bot yang dibenarkan saja. Saya kira yang paling banyak ni ialah antara tentera ataupun bomba ni. Antara lain juga di sini Firdaus, kita pasti kalau banjir ini ada banyak ancaman daripada binatang-binatang liar, haiwan-haiwan dan juga sebagainya. Adakah Firdaus ada mendengar mengenai laporan berkenaan hal itu, Firdaus? Okey, setakat ini untuk kawasan Seri Muda ini, saya kalau berdasarkan apa pembacaan dan sebagainya, kita masih belum mendengar sebarang itu. Tetapi bagaimanapun kita akan terus cuba mendapatkan sebab kalau biasanya perkara-perkara ini akan dikongsikan oleh penduduk-penduduk ataupun rakan-rakan ataupun ahli keluarga mereka yang jauh melalui sosial media dan sebagainya. Tetapi itu sudah pasti memang antara ancaman yang memang biasa akan berlaku setiap kali musim banjir. Malah di mana-mana saja. Tambah-tambah pula di kawasan yang berdekatan dengan sungai Kelang seperti kawasan Taman Seri Muda ini. Itu antara ancaman yang pasti. Dan saya kira sudah pasti pihak bomba dan juga angkatan tentera ataupun mana-mana pihak berkuasa yang ingin masuk mendalam juga perlu berhati-hati kerana apabila keadaan waktu malam, lewat malam sebegini, sudah pasti kadang-kadang apabila kawasan itu dinaiki air, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di bawah itu. Sebab saya juga pernah mungkin boleh mengimbas kembali banjir di sebuah negeri beberapa tahun yang lepas di mana saya di depan mata saya bot bomba sendiri terbalik kerana terlanggar tiang elektrik dan sebagainya. Itu antara cabaran-cabaran yang perlu diambil kira dalam operasi sebarang operasi penyelamat seperti ini.
Baik, terima kasih Firdaus Azil membawakan perkembangan di Taman Seri Muda Shah Alam. Itu adalah merupakan antara kawasan yang paling teruk terjejas ketika ini yang susulan banjir melanda kawasan di Lembah Kelang dan juga sekitar Selangor.